أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat malam, selamat bertemu kepada adik-adik, ibu-ibu, bapa-bapa, pemuda-pemudi, saudara-saudari yang mana kita bersama di dalam majlis perhimpunan kita demi untuk kita nak menekakkan anak pelajar di kawasan Kampung Caru Dalai kita ni. Maka saya tak terlupa kepada hormat saya kepada Tuan Imam Haji Muhammad Bakar dan Khatib Bilal bersama dengan kamakan-kamakan dan Ayub Obata Nebek Meni, dan tak terlupa kepada cikgu cikgu Sing kita, Cikgu Ruslan dan Cikgu Di, terus kepada ketua projek kita iaitu Ustaz Ibrahim, dan cikgu-cikgu yang saya tak terlupa iaitu bersama dengan saya iaitu Cikgu Rizwan, Ruman dan juga Cikgu Syakir dan lain-lain lagi. Tak payahlah saya sebut di sini oleh kerananya kawasan ni boleh kata banyaklah teman-teman kawan-kawan yang bersama dengan kita di dalam majlis-majlis yang lain. Jadi alhamdulillah, banyaklah kita bersyukur ke hadarat ilahi yang mana kita dapat berkumpul di satu tempat demi untuk kita nak menekakkan anak tadika kita, anak sekolah Melayu kita, supaya mereka ada kesedaran boleh bimbing, boleh bawa adik-adik di belakang hari. Kerana kita bimbing sangat-sangat di masa sekarang ni, orang panggil akhir zaman ni, banyak sangat fitnah-fitnah yang berlaku di atas muka bumi ni. Lebih-lebih lagi fitnah anak muda-mudi yang banyak serengi-serengi daripada agama barat, yang kita dapat ambil pahal daripada zaman globalisasi ataupun dikenali dengan bahasa Thai iaitu yuk loka piwat. Jadi zaman globalisasi, anak-anak pelajar yang dihormati, kita kena jaga, kita kena beringatlah daripada serengi-serengi barat, daripada serengi-serengi ahli kitab. Lebih-lebih lagi ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat, kita kena jaga anak-anak kita dengan kita isikan kesedaran agama. Kerana fitnah yang sering kepada kita banyak sangat di hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu kepada kita. Zaman ini adalah zaman fitnah. Banyak fitnah-fitnah.
Maka fitnah yang kita selalu dengar daripada Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Anfal ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi di sini fitnah yang sakut paut dengan harta benda kamu, dan fitnah yang sakut paut dengan anak pinak kamu. Maka fitnah yang sakut dengan harta benda kita ada, fitnah yang sakut paut dengan anak pinak kita, kerana perkara-perkara ni adalah serengi daripada agama barat, serengi daripada ahli kitab. Maka serengi yang ada di kalangan kita sekarang boleh jadi sebab menyebabkan rusakkan diri kita dengan sebab harta benda, rusak diri anak-anak kita dengan sebab serengi mereka. Maka kita bimbang sangat-sangat dan kita takut sangat-sangat, kerana Nabi SAW bagi tahu kepada kita, di akhir zaman ni kalaulah kita buat ibadat pun tak tenang. Nah, buat ibadat pun tak tenang. Apa tu? Kerana serengi mereka, kemajuan yang diserai kepada anak muda-mudi kita sekarang banyak sangat. Sebab itulah dalam bimbang Nabi kita SAW, nah, supaya kita saat itu boleh segera buat bekalan yang mana serengi saat itu duk serai setiap masa. Bimbang-bimbangnya takut kita tak ada nak buat bekalan hak negeri akhirat. Dalam mata hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, dia kata, badiru bil a'mali fitanan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muslim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi di sini Nabi suruh kita segerakanlah buat amal, kerana banyak fitnah-fitnah yang datang kepada kita. Fitnah yang datang kepada kita, serengi yang datang kepada kita, ia turut suasana, ia turut keadaan dunia yang maju ni, sehingga anak-anak kita saat itu tak pandai nak kecek, tak pandai nak beza hak mana yang baik, hak mana yang buruk, hak mana yang molek, hak mana yang tidak molek. Hak ni lah kita bimbang, hak ni lah yang kita takut. Nah, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, kaum muslimin muslimat, yang kita seharusnya kita hal itu kena jaga anak-anak kita. Bukan sekadar kata cikgu-cikgu tadika saja, cikgu-cikgu wati saja jaga anak kita, bukan. Jadi ibu-ibu dan bapa-bapa, pihak ketua-ketua agama kena memerhatilah, kena jagalah anak-anak kita. Lebih-lebih lagi kita tengok di hari ini fitnah anak-anak kita serengi saat itu melalui handphone yang ada di tangan anak kita. Handphone yang ada di tangan anak kita ni boleh merosakkan segala gerak-geri anak kita. Akidah lah, amalan lah, segala PA perangai lah, akhlak. Nah, nak royak kata di situ, kalaulah kita tak jaga, kita tak perhati, maka anak kita satu hari nah tak boleh kita hak itu nak bentuk dia kepada agama. Hak ni lah yang kita takut sekali. Sebab itulah kita ni nak tanam kesedaran agama di dalam anak-anak kita ni. Yang pertamanya kita kena buat soal menyoal, kena tanya menanya tentang ibadat semaya. Semaya ni anak kita, setiap waktu kita kena tanya anak kita, kata mu semaya lagi.
Zuhur semaya rugi, asar semaya rugi. Kita kena tanya. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, dan kita kena isikan Al-Quran di dalam anak kita. Hak itu kita kena isi Quran. Kita tak boleh biarkan mereka saat itu duduk bebas, duduk dengan telefon, duduk dengan game, duduk dengan main, segala keserenak ke mereka tak boleh sama sekali. Jadi kita kena buat masa, kena buat waktu untuk kita tani, untuk kita isi ilmu pengetahuan kepada anak kita. Kita isi semaya, kita isi ilmu Quran, dan kita kena isi akhlakul karimah kepada anak kita. Jadi saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita takut sangat-sangat kerana nak royak kata serengi demi sehari demi sehari ni, nak royak kata serengi agama barat ni boleh kata penuh-penuh. Lebih-lebih lagi hak kita takut sekali pihak pemuda ni serengi, iaitu perkara-perkara mabuk, dadah dan sebagainya. Di hari ni bila dadah boleh merebak, boleh mengatasi kawasan, maka kita takut sangat-sangat kerana dadah digelarkan ummul khaba'is, ibu bagi segala-gala maksiat. Maka anak-anak kita kena jaga, kita kena bagi ilmu pengetahuan, kita kena tani ilmu-ilmu agama kepada mereka, supaya mereka boleh jaga diri mereka, boleh beringat diri mereka, tak terlibat dengan perkara-perkara yang sangat-sangat berbahaya ni. Dan satu lagi yang kita takutnya, apabila perkara mabuk ni merebak di dalam kawasan kita, maka dia akan naik satu tekad lagi, anak kita akan jatuh dalam keadaan zina. Wal'iyazabillahi min zalik. Hak ni lah kita takut. Di hari ni kalaulah kita tengok anak muda-mudi kita, anak muda kita terlibat dengan perkara mabuk, boleh kata banyak sangat, kita takut sangat, boleh kata segenap tepat. Setiap kawasan ada perkara ni. Hak kita takut satu lagi, anak perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita terlibat dengan perkara-perkara hak kita takut, hak kita bimbangnya, iaitu perbuatan zina. Bila ada dua-dua ni, akan berlakunya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita selaku guru, kita selaku ketua agama, kita selaku mereka ada agama saat itu, kena pakat-pakat jagalah perkara-perkara ni. Sebab apabila perkara ni merebak di dalam kampung tempat kita, akan berlakunya fitnah. Akan berlaku ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyazabillahi min zalik. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang mana kita bagi tahu di sini kata harta benda kita boleh jadi fitnah, dan anak pinak kita pun boleh jadi fitnah. Fitnah ni akan kembali kepada kita. Kalau kita tak jaga, kalau kita tak sekat, kalau kita saat itu tak ambil peduli, tak ambil pada, tak sekat perkara-perkara yang merebak di dalam kawasan kita, di dalam kampung kita, maka kita bimbang sangat-sangat lah. Bimbang sangat-sangat. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu, ustaz-ustaz dan guru-guru, cikgu dan cikgu hati, kita kena bagilah pengajaran agama, kena bagilah pelajaran agama kepada anak-anak pelajar kita, supaya mereka boleh jaga diri mereka, boleh bimbing, boleh bawa, boleh mengasuh, boleh tarbiyah anak-anak di belakang hari. Kalaulah kita hal itu membiarkan perkara-perkara macam ni, kita lah, anak-anak kita lah jadi mangsa di belakang hari. Ini kita takut sekali, kerana serengi Yahudi ni, serengi agama barat ni, boleh kata segenap tepat.
Nah, segenap tepat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Nah, dalam atas hadis kita selalu dengar hadis ni, yang mana Nabi bersabda, dia katanya, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin lattaba'tumuhum. Ani nak ayat kata, nah, Nabi bersabda dalam atas hadis, dia kata la tattabi'anna, sesungguhnya kamu akan turun, kamu akan ikut sunanal ladzina min qablikum, akan jalan ni mereka yang sebelum daripada kamu. Siapa tu mereka yang sebelum daripada kamu? Nak ayat kata jalan ni ahlul kitab, jalan ni agama barat, ada sebar. Nah, kemajuan di tempat kita ni, yang mana anak-anak kita, cucu-cucu kita terlibat dengan serengi-serengi dakwah-dakwah mereka. Boleh kata setiap masa ada dalam tangan. Maka dalam handphone ni, kita tak payah hurai panjang, nah, tak payah royak banyak. Kata dalam handphone ni boleh hantar segala serengi keburukan. Kalau mabuk boleh sebar di situ. Kalau zina, tarik ke zina pun boleh sebar di situ. Anak kita kecil-kecil boleh tengok dah perkara-perkara perbuatan zina. Mabuk saat itu boleh kata setiap tempat jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, yang kita takutnya di belakang hari banyaklah fitnah-fitnah yang berlaku di depan mata kaca kita. Anak deraka kepada ibu bapa sabab daripada mabuk. Banyak manakah kita boleh tengok rumah-rumah tangga yang tidak ada tidak ada kesenangan kerana anak terlibat dengan perkara mabuk. Pecah belah di antara keluarga, pecah belah di dalam rumah tangga, jadi fitnah dalam masyarakat kerana terdiri dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala tegah. Jadi kita selaku orang yang ada agama ni tak boleh nak sekat benda tu, tak boleh nak jaga benda tu. Kita membiarkan benda tu, maka kita bimbang sangat-sangat lah. Jadi nak royak kata, kalaulah anak kita duk tengok perkara-perkara ni, duk tengok perkara-perkara ni jadi kebiasaan, maka satu hari benda ni akan terlibat di dalam rumah tangga kita. Wal'iyadza billahi min zalik. Dan keadaan wanita kita, suasana kehidupan dalam masyarakat kita, lebih-lebih lagi orang wanita, orang perempuan ni, kita tengok di hari ni masalahnya aurat, bimbang sangat-sangat, takut sangat-sangat. Kalaulah kita ada tempat-tempat menutup ti, kita bagilah maklumat-maklumat, ilmu-ilmu kepada mereka supaya mereka boleh tutup aurat. Kerana aurat ni sangat-sangat besar lah. Orang panggil tarik kepada jatuh dalam pekerjaan zina. Kita tak payah tengoklah di jauh-jauh, kita tak payah tengoklah di tempat luar-luar, kita tengoklah kawasan kita, tengok dalam kawasan keliling kelala kita. Malam-malam ni boleh tengok segur dua gu. Kita tak berasa duka cita ke? Anak muda-mudi kita rusak perangai, rusak keadaan nasab, rusak keturunan saat itu daripada serengi mereka. Inilah kita takut. Sebab itulah kita nak jaga di sini. Kita nak jaga di sini, nak royak kata aurat sangat-sangatlah kita kena kawal. Sebab aurat perempuan ni kita dok tilik banyak sangat. Anak mudi kita, anak wanita kita tak tahu agama, tak erti agama tentang aurat. Sebab aurat ni bukan sekadar kata kita pakai kelubung saja, bukan sekadar kata kita hak ni tutup.
kemaluan kita saja. Aurat ni ambil daripada kepala kita sehingga sampai ke hujung kaki. Kepala kita kena pakai hijab, di kaki kita kena pakai stoking. Kalulah kita tak pakai stoking, jadi kita buka aurat. Kita buka aurat di sini, tak kira lah kalau orang ajnabi tengok, orang tepi rumah kita tengok, orang depan rumah kita tengok, kita tak pakai stoking tu, kaki kita tu adalah aurat. Tak kira lah kita bersama dengan suami kita nak pergi makan pulut ke, nak pergi ke nak ke, nak pergi beli barang star-star ke, nak beli barang di tepi rumah, di depan rumah, kena ingat kata itu adalah aurat. Kalulah kita buat mudah-mudah, tarik ke aurat ni lah, kita buka aurat ni lah, orang panggil tarik ke syaitan akan heret orang yang buka aurat tu akan jeluh di dalam kerja zina. Wal'iyazabillahi min zalik. Maka kita bimbang sangat-sangat dan kita takut sangat-sangat apabila kita membiarkan agama, kita main-main dengan agama, maka perkara tu akan jatuh di dalam keluarga kita. Jatuh. Orang panggil keburukan saat itu akan terlebat di dalam keluarga kita. Sama ada perkara mabuk dan perkara zina saat itu, kita kena kawal lah, jangan berlaku dalam keluarga sama sekali. Bapa-bapa kaum muslimin muslimat yang mana kita ada kesedaran agama, kita jagalah anak-anak kita. Kalau kita membiarkan mereka, nantilah penatlah kita. Penatlah kita. Nak royak kata bukan mudahlah kita nak kawal tu, bukan mudah. Kita nak kawal anak kita saja, tak boleh juga. Kita kena kawal jadi serta. Boleh kawal ahli keluarga kita, boleh kawal jiran-jiran kita, boleh kawal ahli kampung kita, boleh kawal Islam seluruh. Baru kita boleh mengatasi. Sebab itulah kita jadi ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita terhadap masyarakat kita, terhadap anak-anak muslimin muslimat kita. Kalulah kita main-main, kalau kita lah buat mudah-mudah, nanti perkara ni akan berlaku kepada kita. Itu dia. Wal'iyazabillahi min zalik. Jadi kerja agama ni, bapak-bapak kaum muslimin muslimat, saudara-saudara dan saudari-saudari, cikgu-cikgu hati semua, supaya kita saat itu ada kesedaran kata nak royak kata perkara ni bukan remeh, bukan mudah, bukan main-main. Sebab kalulah kita kembali kelik kepada kerja dakwah ni, bukan remeh lah, berat kerja dakwah. Kita nak buat satu-satu perkara ni berat. Itu dia. Sebab kalulah kita tilik kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerja dakwah ni berat. Yang mana sebut di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 19, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia katanya la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tarkabunna daripada kelimah tarkabu. Tarkabu daripada kelimah rakibah. Rakibah naik. Tapi nak royak kata di sini, kita ambil pahamnya, nak kerja satu-satu kerja tu sesungguhnya yang mari orang panggil lam taukid kan, la tarkabunna. Tengok nun taukid lagi. Nak royak kata beratlah kerja kita saat itu, satu-satu marhalah kepada satu marhalah yang lain, satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain. Bukan maknanya boleh sedap dak. Nak royak kata boleh sedap tu setah sangat je. Jadi duduk dalam keadaan penat tu boleh kata setiap masa. Setiap masa. Sebab kita kena kawal agama ni setiap masa penat. Sebab satu ketika kepada satu ketika, satu alai kepada satu alai. Tengok Nabi daripada alai jahiliyah kepada alai Islamiyah, senang tak? Mudah tak? Nabi nak dakwah puak-puak jahiliyah supaya mereka boleh masuk agama Islam.
Ani nak ayat kata dalam Quran kata yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nak mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan kepada kecahayaan. Nak mengeluarkan mereka itu daripada alai yang sesat kepada alai hidayah ni bukan mudah. Berat. Satu ketika kepada satu ketika ni berat. Usaha kena tinggi, sabar kena tinggi. Kerja hak ni tu mujahadah kena bersungguh. Nak rakyat kata segala gerak-geri kita hak ni tu dalam keadaan penat. Sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita usaha kerja agama ni penat, kita kembali kelik kepada dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi bila dia dakwah agama, dia nak seru, dia nak dakwah kepada tokoh-tokoh Mekah, puak-puak musyrikin Mekah, puak kufar Quraisy, kalangan puak hebat-hebat saat ni tu, Nabi nak dakwah macam mana? Puak ni puak kedebeh, puak hebat, puak lebih lagi, puak banyak harta, puak bekan-bekan ni macam Abu Jahal lah, Abu Lahab lah, Abu Sufyan lah. Jadi usaha tu kena tinggi. Lalu itulah nak ayat kata berat. Sebab tu dalam ayat kata la tarkabunna tabaqan an tabaq. Nak kerja hak ni tu, kerja dakwah hak ni tu berat tak berat daripada satu marhalah kepada satu marhalah yang lain, daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain, bukan mudah. Nak boleh faham agama, nak boleh bangun masjid, nak boleh ada orang mengajar, nak boleh buat sekolah tadika, nak boleh tepat perhimpunan agama, bukan mudah. Semua tu dalam keadaan penat. Semua tu dalam keadaan usaha. Kena banyak usaha, kena banyak mujahadah. Sebab itulah dalam ayat yang kita selalu dengar di dalam surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq hal itu ayat ni dia katanya ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai mana-mana manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau ni, kalau tu ayat rujuk kepada Nabi kita, tapi orang panggil al-ibrah umumul lafzi la bi khususis sabab. Sungguh pun ayat ni dok khitab pada Nabi kita, tapi kita pun masuk dalam kata orang kerja dakwah penat. Innaka kadihun, sesungguhnya engkau saat itu amilun ila rabbika kadhan famulaqih, kepada Tuhan engkau sebagai amalan, sebagai penat. Nak ayat kata kerja penat akan sebagai penat, lepas pada penat pula, lepas pada penat pula. Famulaqih, mu akan jumpa balasan yang disediai oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Tapi yang kita dok kerja semua ni, kita berasa penat. Nah, kita berasa penat, berasa berat, berasa nak boleh jaya satu-satu perkara tu bukan mudah, bukan senang. Nak boleh jaya tu, nak boleh bangun masjid bukan senang, nak boleh ada tadika bukan senang, nak boleh ada anak-anak pelajar, nak boleh ada guru-guru, nak boleh ada sebar agama ni, dakwah agama ni bukan senang. Jadi kita di hari ni, kita alhamdulillah boleh tengok anak-anak kita saat itu kelubung, boleh tengok anak-anak kita saat itu pakai piyah, boleh tengok anak-anak kita saat itu boleh baca Quran, boleh tengok anak kita saat itu boleh semaya jemaah di masjid. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa ni? Kerana penat yang kita buat hak lepas dah. Lepas tu habis dah ke penat dalam diri kita. Otak kita tak ada kena gerak, tak ada kena penat dah ke. Sebab kita sudah jaya dah. Masjid dah, tadika dah, anak-anak pelajar dah, guru cikgu hati dah. Penat tak habis lagi. Masih ada lagi. Kita kena kawal yang lain lagi. Tak habis-habis. Tak habis-habis itulah ayat kata la tarkabunna tabaqan an tabaq.
Hantu kerja di atas dunia ni, kerja dakwah ni tak habis-habis kepenatan. Sebab itulah cikgu-cikgu hati, ketua-ketua agama, kita selaku guru, kita kerjalah amalan dakwah ni sehabis-habis kekuatan kita, supaya mereka di belakang hari dapat kejayaan, dapat kemanisan yang kita sedia kepada mereka. Walaupun kita ni penat tak habis pun, kita buatlah untuk mereka saat itu boleh semaya dengan senang, boleh baca Quran dengan mudah, boleh ada tempat menututi ilmu, tak payah pergi cari ke sana ke sini. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, kita kena ingat kata, bila jatuh kesusahan kepada kita, kita berasa lemah. Kadang-kadang kita jadi cikgu tadika, kita berasa lemah. Kena kawal budak-budak tak erti kita, tak turut kita. Kita seorang, kita dua orang, budak berpuluh-puluh. Kadang-kadang orang tua tak ada ambil padu, tak peduli. Kita berasa penat, kita berasa lemah, kita berasa duka cita. Kita ingat kembali klik kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala dia dakwah agama, orang-orang hak dia pergi dakwah saat itu, puak-puak golongan, puak-puak musyrikin di Mekah, puak-puak kufar Quraisy. Banyaklah kabilah-kabilah di kawasan kota Mekah. Jadi banyaklah masa tu puak Tahamah, puak Tihamah ni, dan puak Makhzumi, kabilah-kabilah banyaklah. Nah, di dalam kawasan kota Mekah ni banyak. Jadi bila dia pergi dakwah kepada mereka saat itu, mereka tak terima agama. Bahkan mereka kutuk pula kepada Nabi, kata sedak-sedak lah, maki sedak-sedak lah, nah cacilah kepada Nabi kita. Maka putus asa tak? Lemah tak? Habis tak semangat? Berasa habis semangat, berasa duka cita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kata, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Seolah-olah kata Muhammad, fala yahzunka qauluhum, maka tidak duka cita oleh perkataan mereka itu. Tidak di sini pakai dengan maknanya nahyi, seolah-olah mu tak suruh duka cita lah Muhammad, janganlah mu duka cita. Nah, tidak duka cita akan dikau oleh perkataan mereka itu. Maknanya bila kita dakwah kepada mereka yang tak erti agama, kadang-kadang mereka terima dakwah kita, kadang-kadang mereka tak terima. Bila tak terima, kita jangan duka cita, kita jangan lemah, kita jangan gaduh. Letak tangan, kita jangan gaduh, tinggal dakwah. Kita kena terus. Susah tara mana, berat tara mana, kita kena pikul. Berat tara mana, susah tara mana, kita kena sabar, sehingga kita sampai kepada kejayaan. Jadi di sini Nabi berasa lemah dia. Mereka ni kita pergi dakwah, kita pergi beri ilmu agama molek-molek kepada mereka. Mereka caci kita, kata kepada kita, tuduh kepada kita, ikut perkara-perkara hak demo buat saat itu. Kita saat itu berasa nak lemah, berasa habis. Sebab itulah kadang-kadang Nabi saat itu, apabila semangat dia saat itu turun kurang, Tuhan pun royak, Tuhan pun bagi menghiburkan hati Nabi. Tuhan menghiburkan hati Nabi. Dia kata kan, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Datang nak royak kata, dapat akan dikau hai Muhammad saat itu. Gapo? Dhallan maknanya mung datang mari saat itu dalam keadaan sesak. Suasana kehidupan masa jahiliyah ni dalam keadaan sesak, tapi mung dapat hidayah. Mung dapat hidayah walaupun nenek moyang kamu, nenek moyang kamu dalam keluarga semua ni
boleh kata sesat kerana duk sembah kepada berhala. Dalam kota Mekah berapa banyak berhala, tetapi mung boleh dapat hidayah, boleh heret mereka pula kepada agama. Jadi nak royak kata mu tak usah duka cita lah. Wa wajadaka ailan fa'arna, dan mung saat itu mari dalam keadaannya kecek mudah-mudah bahasa kita kak, jari 10 tak ada sekara, sesak ibu bapa pun tak ada sekara kamu, tapi fa'arna. Jadi nak royak kata Tuhan wi kaya Nabi han itu nikah dengan Sayyidah Khadijah, buat sahabat nikah dengan Sayyidah Khadijah, boleh kaya. Daripada sesak, daripada tak ada sekara, boleh kaya. Daripada duduk suasana yang sesat, boleh dapat hidayah. Pas mu nak gapo lagi? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mu boleh tengoklah negeri akhirat esok Tuhan akan bagi nikmat kepada mu ni. Mu sehabis-habis cukup dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nak royak kata ayah-ayah, bapa-bapa kita ni, ibu-ibu kita yang kita duk bagi semangat kepada anak kita, yang kita hak ni tu duk bagi duit pitih kepada anak kita, yang kita hantar anak kita hak ni tu ke tempat menuntut ilmu, kita kena bagilah semangat kepada mereka. Kita kena bagilah semangat kepada cikgu-cikgu hati kita, supaya boleh heret agama, boleh bawa agama kepada anak cucu cicit kita tu. Boleh sapa ke belakang-belakang lagi tu. Sebab sekarang ni kita tengok zaman fitnah ni, serengi fitnah ni banyak sangat. Itu dia. Maka di sini Nabi SAW dalam usaha dakwah dia, bukan biasa, bukan sekadar kata orang musyrikin Mekah ni tak terima dakwah dia, tak turut apa sahaja hak dia duk dakwah tu, bukan sekadar tu sahaja dak. Cari jalan pula nak merosakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nak bunuh Nabi kita, nak pelinyakkan Nabi kita, sehingganya dalam ayat yang sebut bagi tahu kepada kita hak itu di dalam suratul Mulk ayat 28, yang mana kita selalu baca, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. In ahlakani Allah, jika membinasa akan kami oleh Allah. Jadi buatmu duk usaha cari jalan nak bunuh aku, Nabi kata. Sekiranya kalau Tuhan saat ni tu izin kepada kamu, boleh bunuh sungguh aku ni, boleh kutik sungguh aku ni, boleh perinyak sungguh aku ni, boleh mematikan aku ni. Lepas tu, dan rahimana, dan mereka yang serta dengan aku hak ni tu, ataupun orang hak serta dengan aku, maknanya orang hak rapik aku hak ni tu, faman yujirul kafirina min azabin alim. Maka siapa pula boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Itu dia. Nak ayat kata usaha dakwah ni bukan seni. Nak boleh tumbuh benih-benih agama ni, mari dalam keadaannya penat, mari dalam keadaannya derita, mari dalam keadaannya susah payah, mari dalam keadaannya orang panggil tukar dengan kematian. Tukar dengan kematian. Nak boleh hidup agama ni bukan seni. Pak kita ni, jadi alhamdulillah dah kita ni boleh tengok masjid ada dah, boleh tengok tadika ada dah, boleh tengok anak-anak kita nak kelubung dah, boleh tengok dah anak-anak kita pakai piyah. Cuma kita nak betul di hari ni, nak jaga anak muda-mudi kita, nak jaga anak tadika kita, nak lepas daripada fitnah serengi dunia ni, serengi daripada agama barat ni, serengi daripada ahli kitab ni. Ni hak kita takut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab serengi di hari ni mereka tak ada mari seorang di sini. Hak marinya dalam telefon kita tu, ada di tangan anak-anak kita.
Gambar-gambar zina ada dalam tangan anak kita. Perkara-perkara mabuk ada dalam kampung kita. Maka hak ning lah kita takut sangat-sangat. Jadi kalau perkara ning jadi bebas di dalam masyarakat kita boleh tengoklah satu hari, iaitu bala Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadza billahi min zalik. Maka ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari, cikgu-cikgu hati, kita jagalah perkara ni. We boleh keceklah. We bolehlah kita terbiah anak-anak kita hak itu. We kenallah perkara-perkara hak jadi bahaya terhadap anak-anak pelajar kita. Lebih lagi anak tadika hak kita dok asuh ni. Nah, mereka mudah makan asuh hai kita, mudah dengar syarah hai kita, mudah kita isi benih-benih agama, kita bagilah kesedaran agama sebanyak-banyak mungkin. Ajar doa-doa kepada mereka, ajar adab kepada mereka supaya mereka boleh jaga akhlak perangai dengan ibu bapa mereka, boleh jaga akhlak perangai dengan cikgu-cikgu hati, boleh jaga akhlak perangai dengan orang-orang tua, dengan ketua-ketua agama. Sebab apa? Sebab di hari ini kita tengok akhlak perangai anak muda-mudi kita, anak muslimin muslimat kita rusak akhlak. Kerana apa? Kerana serengi yang ada di dalam tangan kita, iaitu perbuatan serengi orang panggil tingkah laku, gambar-gambar ataupun roye hak duk mari kok dalam telefon dia tu. Hak inilah kita takut. Lebih lagi perbuatan zina hak duk berlaku di dalam kawasan kita. Tu dia. Hak duk berlaku di dalam tangan kita ni, berlaku juga di dalam kawasan. Hak ni hak takut sekali. Nah, takut sekali. Satu hari ujian dan bala saat itu berlaku, kena habis, kena semua. Jadi Tuhan tak pilih kata orang Islam ada seorang, orang mukmin ada dua orang, orang baik, orang berjuruh ada tiga orang. Tuhan nak jaga. Dak dia tak akan jaga pula juga. Kalulah maksiat saat itu merebak, maksiat ada segenap tempat. Nah, ada perbuatan zina dan ada perbuatan mabuk ni. Sebab itulah, nah kita kena jaga sangat-sangat, kena kawal sangat-sangat lah benda tu. Itu dia. Maka dalam ayat yang kita duk baca di sini, manakala kita kembali kelik kepada dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalulah kita tengok tu banyaklah. Nah, kalau kita nak hurai pun panjang cerita tu. Nah, dengan malam ni saat itu persiapan kita atau aturan kita tentang apa orang panggil kita nak isikan keserenakan kepada anak-anak tadika kita, maka kita pun tak panjang lah, cuma nak jagalah di situ. Nah, nak jagalah di situ anak-anak kita kena jaga sangat-sangat lah. Lebih-lebih lagi akhlak perangai. Nah, kepada anak kita isikanlah Al-Quran di dalam anak-anak kita suruhkanlah, ajarkanlah anak-anak kita boleh semaya. Nah, boleh semaya. Jadi 2-3 perkara ni perkara penting sangat-sangat. Yang pertama, ibadat semaya kita kena ajar anak kita. Sebab Nabi kata anak kita ni 7 tahun tu kita kena ajar dah, kita kena suruh dah. 10 tahun kalau tak semaya lagi kena godeh dah. Nah, kena godeh dah. Sebab apa? Sebab ibadat semaya ni orang panggil pala robok, raja bagi segala ibadat. Kalau manusia tu tak berlaku ibadat semaya, maka yang lain semua daripada tu dia nak jaga tak boleh, dia nak kawal tak boleh. Sebab itulah ibadat semaya ni penting sangat-sangat. Dan satu lagi, iaitu ajarlah anak-anak pelajar kita ni Al-Quran. Sehingga di hari ni orang-orang tua dok buat tempat-tempat qiraati, buat halaqah-halaqah baca Quran. Orang tua sendiri pun belajar dah, baca Yasin dah, baca Tabah lah. Nah, ajar tajwid lah, ajar makhraj lah. Jadi banyak kita tengok di hari ni. Nah, pihak-pihak guru-guru saat itu buat halaqah. Nah, buat halaqah Al-Quran. Jadi kita cikgu-cikgu hati, cikgu tadika asuh dalam anak-anak pelajar kita, mereka duduk dalam kampung,
Nah, ibu-ibu umur saat itu mengadakan satu tempat di mana tempat rojok ke Quran, ambil guru mari ataupun guru hak bijak dalam kampung, kita ajar Quran. We boleh baca Quran. Nah, ajar kepada ibu-ibu hak kurang Quran, hak tak boleh baca Quran saat itu, we boleh baca. Nah, we boleh baca. Lepas tu jadi 2-3 perkara, satu lagi masalah akhlak perangai tu. Hak tu, nah, guru kita kena ajar sangat-sangat lah. Kena ajar sangat-sangat. Kadang-kadang budak dengan ibu bapa, dia tak kesal mana. Nah, tak kesal mana. Sebab itulah tunjuk ajar ni penting sangat-sangat. Nah, penting sangat-sangat. Maka saya pun tak boleh nak panjang dah lah. Oleh kerana ada tengok anak-anak tadika kita hari tu banyak lagi. Nah, program untuk nak jalan malam ni. Lalu itulah saya sekadar ni saja. Nah, sekiranya tuture air sorga saya saat itu agak pun dah maaf lah sekiranya setuh peribadi ibu bapa di sini. Maka sekadar ni saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Guru Muhammad Hasani dengan segala hormatnya, dan begitulah sedikit atau ceramah agama untuk nasihati bagi ahli kampung Caru kita. Mudah-mudahan apa saja yang kita dapat malam ini kita bolehlah manfaat dunia juga akhirat, insyaallah.